Assalamualaikum, hari ni kita nak buat red velvet cake versi EcoShop. Jadi apa yang kita perlukan, of course lah premix Noraini ni dari EcoShop, RM2.3 saja di Kuching Sarawak. Dan saya gunakan 2 biji telur, kalau nak guna 1 pun boleh, kalau guna 2 dia lebih gebu. Dan gunakan grade A, suhu bilik. Tak kira lah buat apa je jenis kek, pasti gunakan suhu bilik. Kalau guna mixer, pastikan adunan betul-betul putih gebu baru masukkan semua. Yang ni adalah 3/4 gula. Kita gunakan 1/4 sukatan cawan dan kita masukkan 3 kali, dia akan jadi 3/4. Dan kemudian kita masukkan 5 sudu besar minyak. Tak kira lah minyak jenis apa je, yang pasti minyak masak. Kalau nak lebih sedap boleh guna butter cair. Pastikan 5 sudu juga sukatan dia. Dan kemudian kita gaul dulu, pastikan sebati sebelum kita mix. Kalau guna mixer, pastikan adunan ni jadi warna putih baru kita masukkan supaya dia lebih gebu. Kalau tak nak guna mixer, kita gaul je guna hand mixer ni. Pastikan bila kita mix ni, kita pastikan dia tidak ada ketolan gula lagi, baru kita berhenti mix dia. Baru kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Dan kemudian kita masukkan premix red velvet tu. Jangan masukkan semua, masukkan dalam suku, lepas tu selang-seli dengan air supaya adunan ni tidak berketul. Bila adunan berketul, dia akan jadi tak masak pada bahagian yang lain dan dia akan rasa mentah. Jadi ni adalah tips dia, kalau kita buat apa-apa jenis kek, pastikan jangan masuk semua sekali tepung, selang-seli dengan bahan basah yang lain. Contoh yang ni kita selang-seli dengan air supaya dia lebih mudah larut dan dia tak berketul. Mix sampai habis tepung tu tadi dan pastikan tiada ketulan, barulah kita masukkan, habiskan semua, barulah kita masukkan bahan yang lain. Yang ni boleh dibakar, dikukus ataupun guna air fryer, tapi yang ni saya recommended kalau nak moist guna steamer, and then kalau nak sedang-sedang rasa dia boleh guna oven, dan kalau nak rangup dan kental boleh guna air fryer. Tapi saya untuk jenama Noraini, semua jenis kek saya recommend guna steamer, lagi bagus dan lagi moist. Yang ni adalah optional, boleh masukkan choco chips ataupun choco rice supaya dia lagi nyaman, dia lagi sedap, and then rasa coklat tu lebih menyelah macam tu. And then mix macam biasa saja, jangan terlalu kuat, just untuk dia sebati sahaja. Bila adunan dah sebati, transfer ke dalam mold, dan yang ni adalah silikon mold. Yang untuk lebih bagus boleh guna aluminium mold yang boleh loyang aluminium yang boleh buka bahagian bawah dia tu, lagi senang untuk keluarkan kuih dia. Dan salah satu tips untuk elakkan permukaan dia berbuih adalah kita ketuk-ketuk macam ni sampai semua buih dari kek tu keluar dan dia hilang dari permukaan tu lah, sebab bila masak nanti dia akan licin. Untuk air fryer saya recommendkan guna cupcake sebab dia lebih sedap kalau guna cupcake, dan jangan isi penuh, isi setengah sahaja sebab nanti dia akan kembang. Kalau guna bekas silikon, letak bekas silikon dalam loyang besi supaya dia senang untuk dibawa dan there will be no injury.
Kalau guna air fryer, bahagian kek tu sigat tak masak bahagian tengah, jadi time masak tu dalam 5 ke 10 minit kena selalu buka supaya bahagian tengah dia masak sekata. Yang ni guna whipped cream, ini tak recommended sangat. Kalau boleh guna whipping cream dan buat sendiri, dia lagi cantik. Yang ni sebab nak cepat, so saya buat guna macam ni sajalah. And then nak check kek tu masak ke tak, boleh cucuk dia dengan pencukir gigi, toothpick. And then kalau dia dah melekat kek tu, maksudnya dah masak. And kalau dia masih ada melekat dekat bahagian toothpick tu, maksudnya dia belum masak lagi. Tips untuk bakar kek kalau guna oven, pastikan suhu oven tu betul. Guna oven thermometer dan jangan selalu buka penutup oven tu time masak. Kalau air fryer memang kena selalu buka sebab tak nak bahagian tengah dia jadi tak masak ataupun bahagian tengah tu nanti akan berputar, sebab air fryer dia guna hot air dari dalam air fryer tu dalam putaran macam tu, so dia lebih sesuai untuk cupcake. Kalau untuk kek memang recommend sangat buat steamer ataupun oven sebab dia lebih sedap dan lebih cantik nanti atas bahagian atas dia, dan bahagian dalam pun senang masak. Dan satu lagi tips untuk tak kira buat jenis kek apa, sebelum kita keluarkan apa-apa kek dari loyang, pastikan kek tu dah sejuk pada suhu bilik, baru kita keluarkan dari loyang tu untuk elakkan kek tu pecah-pecah dan supaya dia keluar akan jadi cantik bentuk dia. So kena tunggu dia sejuk dulu sebelum transfer dekat tempat lain. Satu lagi tips bagi yang guna Engbox whipped cream macam yang saya guna tadi tu, lepas kita sapu macam ni, terus masukkan dalam peti air supaya dia tak cair. And then waktu kita nak hias tu, pastikan kek tu sejuk, jangan hias waktu kek tu panas sebab